Setiap negara pastinya memiliki bahasa nasional sebagai alat komunikasi yang sah di negara tersebut. Lain halnya di Malaysia sebagai penduduk berlabel Melayu, seharusnya bahasa Melayu lebih diutamakan, bukan saja berstatus sebagai bahasa nasional, namun bahasa Melayu juga harus diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dianggap bahasa yang bernilai rendah, bahasa Melayu bahkan dianggap sebagai bahasa kampung oleh segelintir kalangan. Bahasa Melayu tidak berperan aktif dalam menunjang pertumbuhan bahasa, terutama di Malaysia. Lantas kenapa bahasa Melayu kehilangan jati diri di negeri sendiri? Jawabannya, ya pasti dari orang-orang Melayu yang tidak melestarikan bahasanya sendiri, bahkan menyukai bahasa Inggris. Kalau sudah begitu, bagaimana mungkin orang asing mau belajar bahasa Melayu, sedangkan bahasa Melayu sendiri tidak bermartabat di negeri Malaysia? Akhir-akhir ini, banyak isu perdebatan bahasa Melayu yang mau diangkat sebagai bahasa ASEAN. Kita perlu berkaca soal status bahasa Melayu, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Di Indonesia bahasa Melayu merupakan bahasa daerah yang masih terjaga keasliannya, dan dilestarikan oleh penduduk setempat. Sedangkan bahasa Melayu di Malaysia, terkontaminasi oleh bahasa-bahasa asing yang lebih meluas daripada bahasa Melayu. Hal ini tentu saja faktor berbilang kaum, yang diterapkan sebagai dasar negara. Korang perasan tak, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk orang Melayu tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Termasuklah sebahagian ahli politik kita. Tengok saja dalam Dewan Rakyat. Nanti dulu. Kemudian, tengok pula segelintir pempengaruh kita sama ada di TikTok ataupun Instagram yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu dia teruk sangat. Tata bahasa dia pun teruk. Ada tak yang menegur? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi, cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul. Mesti kena hantam kau-kau punya, betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai. Sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Dan orang yang cakap bahasa Melayu dengan teruk tu tak ada rasa malu pun. Korang tengok je lah dekat Dewan Rakyat. Kedua, cuba tanya orang kita ataupun orang asing, kenapa nak belajar bahasa Inggeris dan bahasa Cina? Jawapan mereka mesti sebab perniagaan dan peluang pekerjaan kan? Kalau bahasa Arab, sebab nak faham Quran, nak belajar di Arab. Tapi cuba tanya orang asing, kenapa nak belajar bahasa Melayu? Jawapan diorang, mesti sebab sama ada nak jadi TikToker. Saya dah jumpa ramai dah TikToker Asia dan Eropah yang dah mula belajar bahasa Melayu sebab nak buat video TikTok supaya mereka dapat lebih ramai pengikut orang Melayu. Begitu juga ada yang sebab nak dapat potongan harga daripada pakcik-makcik dekat pasar ni. Tapi tak ada siapa cakap nak belajar sebab pendidikan atau nak menjalankan perniagaan pun. Nampak sangat bahasa ni tak ada nilai. Pelajaran sains dan matematik di negara China dalam bahasa Cina. Di Jepun dalam bahasa Jepun. Mereka boleh terjemahkan setiap perkataan asing ke dalam bahasa ibunda mereka. Tapi di Malaysia, pemimpin dan rakyat kita sendiri mengatakan kedengaran lucu kalau perkataan-perkataan sains tu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Dan sampai ke tahap kita tak ada terjemahan khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut. Ini faktanya. Sakit hati macam mana pun korang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Selain itu, TikToker asal Malaysia ini menyarankan agar Indonesia dan Malaysia perkuat kerjasama dalam mengukuhkan bahasa Melayu di ASEAN. Dia juga meminta Menteri Pendidikan Malaysia segera melakukan negosiasi dengan pihak Indonesia, agar identitas bahasa Melayu tidak hilang di mata dunia. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia
untuk menjadikan bahasa Malaysia, Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen.